Untuk kod 128 kita nak buat list. Okey. Kalau sebelum ni kita dah buat tuple, kali ni kita nak buat list lah. List, apa itu list List adalah satu, dia lebih kurang tuple tapi dia adalah mutable. Mutable bermakna kita boleh ubah isi kandungannya. Kita nak tengok nanti macam mana kita nak ubah tersebut. Dan dia boleh diisi dengan pelbagai isi lah. Lebih kurang sama. Okay. Dia adalah satu susunan item yang kita boleh isi dalam satu variable. Kalau macam sebelum ni string kita boleh isi dalam satu variable saja. Ini ada macam-macam benda kita boleh isi dalam variable. Bagaimana nak buat list? Okay. Katakan kita buat satu variable namanya inventory sama je nama variable-nya. Tetapi bagaimana nak buat list? Okay, kalau tuple kita gunakan bracket yang melengkung tu. Okay, untuk list kita akan gunakan square bracket ataupun bracket 4 segi. Macam ni. Okay, jadi kalau tuple macam ni. Kalau list macam ni. Ni sebelah huruf P tu dia adalah square bracket. Jadi nak isi apa? Sama je kita nak isi apa benda. Kita isi kata kita sambung cerita kita tadi tu. Cerita Goblin Slayer. Dia ada sword, armor, shield dan juga potion. Okay. Yang itemnya sama je. Dia ada sword, armor, shield and potion. Maksudnya apa benda kita nak tengok bagaimana kita nak demonstrate list ni, apa benda yang kita boleh buat. Okay, seperti juga tuple kita boleh gunakan for loop untuk kita display apa benda yang ada dalam kita punya inventory. Okay, print your item. Okay, for item in inventory. Inventory. Print. Item. Okay, maka kita boleh print item tersebut. Print item tersebut lah. Dia akan keluar macam ni. Selain daripada for loop ni, kita boleh buat apa lagi? Kita boleh buat bagaimana nak kira ataupun nak ukur dia punya length length untuk kita punya item dalam list ni. Bagaimana kita akan print. Okay. You have. Okay. You have. Lepas tu kita panggil length tadilah. You have. Kat luar sini salah lagi. You have. Okay. Length. Kita panggil inventory. Okay. Items in your possession. Okay. Jadinya dia akan kira lah berapa item dalam kita punya inventory. Macam ni kita gunakan. Tadi kita gunakan for untuk print. Kali ni kita gunakan length untuk kira berapa banyak item yang ada. Okay. Item ni sama juga. Dia asingkan menggunakan koma ni lah. Ada satu item. Kita asingkan dua item berbeza dengan koma. Okay. Kalau ada 4 item kita asingkan dengan 3 koma. Kalau ada satu item tak ada koma lah. Dia ada satu item saja. Okay, nanti kita tengok bagaimana kita letak satu item ke dalam kita punya list ni. Nanti kemudian kita akan tengok. Okay, next. Selain daripada kita kira dia punya length, kita juga boleh buat indexing dalam list. Jadinya kita boleh buatlah index. Kita buat index equal to
kita tukar dalam bentuk integer, kita minta user masukkan dalam input ni, kita tulis enter index number. Okay, enter index number. Okay, dan indexing tu kita akan buat lah. Kita akan print add index. Okay, index tersebut, variable, kita panggil variable tersebut is, dan kita nak buat indexing, kita panggil je punya variable. Lepas tu kita letak apa ni, square bracket variable nombor berapa, dan dalam case ni kita panggil nombor index tersebut. Sebab kita suruh user masukkan. Okay, index berapa? Kata index 3, kita ada quotient. Okay, kalau kita tengok ni adalah 0, 1, 2, 3. Ni index 3 quotient. Katakan saya nak indeks 1. Indeks 1 adalah AMA. 0, 1. Okey, 0 pula. 0 adalah SWOT. Okey, lepas tu 2. Okey, 2 adalah shield. Mana-manalah yang kita sukalah nak indeks mana satu. Okey, ini adalah indexing. Lepas tu kita nak buat pula apa? Slicing. Dekat ini pun kita boleh buat slice dah dekat kita punya list. Bagaimana nak buat slicing? Kita letak satu variable yang akan ambil data daripada user. Untuk slicing macam biasa, dia perlukan dua parameter ataupun dua data. Okay. Enter. 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 Enter apa? Saya tulis ni slice start lah. Slice start. Slice start. Okay. Yang kedua adalah finish. Finish. Macam biasa, int, input. Okay. Finish, finish slice. Finish slice. Okay. Dan untuk slicing ni, kita akan gunakan macam indexing, cuma line sedikit lah kan. Dia punya slicing tu. Okay, kita akan print. Okay. Untuk print ni, saya akan tunjuk Tadi ada kawan awak tanya bagaimana kalau kita tak nak gunakan banyak koma tu, kita boleh gunakan sedikit je koma. Kita akan, sebelum tu, saya akan tunjuk yang ini dululah. Inventory. Yang macam biasa, kita buat inventory. Okay, inventory. Lepas tu, kita panggil variable start. Lepas tu, di antara nombor start dan nombor finish, kita panggil pula variable finish. Lepas tu, kita koma lagi. Is. Okay. Okay, kita tak buat yang line lah. Kita buat kat sini je. So, kita print. Bagaimana nak gunakan inventory, apa tu? Slicing. Kita panggil inventory. Ada dua parameter yang diasingkan oleh colon. Okay. Parameter yang pertama adalah start. Dalam ni adalah kita ada variable start dan finish. Okay. Kita run je. Oh, dia kata apa dia salah ni. Terlupa koma. Ni ada masalah kat sini lah. Bila kita buat jenis yang ni akan ada banyak koma. Okay. Apa pula ni? Inventory start dengan finish. Oh, salah ni dia salah pula. Untuk buat slicing, kita gunakan ni apa? Square bracket. Nasib baik ada salah, kita boleh tahulah. Finish. Okay. Index number, katakanlah nombor 1. Kita nak slash nombor 1 hingga nombor 3. Okay. Maka kita slash nombor 1 adalah AMA. Nombor 3 tidak termasuk 3. Yang ni kita ada AMA dengan shield. Okay, kita baiki sikit yang ni.
Okey, sekiranya kita tak nak gunakan yang nombor 16 ni bagaimana kita kaedah penulisan yang berikutnya? Kita gunakan F-string format ataupun saya panggil F format lah. Kita akan print, okey. Lepas tu saya tekan huruf F, saya tekan je lah. Letak F, lepas tu saya akan tulis, Okey, inventory, okey. Okey, kita tetap letak ni lah sebab kita nak keluarkan yang ini. Okey, inventory. Lepas tu kita nak letak variable. Kita akan letak start, lepas tu finish, finish, and then habis, is. Okey, jadi awak boleh pilih lah kaedah penulisan yang nombor 16 ni ataupun kaedah penulisan nombor 17. Okey, kita nak tengok apa bezanya. Kita run je lah. Ni letak je nombor 1 slash start 3. Okey, dia jadi macam ni kalau nombor 17 awak boleh ngamkan dia macam ni. Kalau nombor 16, baris 16 dia akan jadi macam ni lah. Boleh pilih mana-mana satu. Mana yang awak rasa senang. Okey, ini variable, ini variable, ini variable, ini variable. Yang warna coklat ni adalah string lah. Dia kaedah penulisan jenis macam ni. Boleh juga, tak ada sebarang masalah. Sebenarnya yang ini lagi senang lah. Nampak lagi senang. Kita tidak tertinggal koma. Berapa kali dah tertinggal koma kan? Lepas tu nak bayangkan ini koma ni berhenti kat sini, lepas tu tambah koma lagi. Boleh je pilih mana-mana yang awak suka lah. Okay, ini bagaimana kita nak buat slicing. Jadinya kita dah slice dah. Dan berikutnya cerita kita ditambah lagi. Kita punya hero ni jalan-jalan. Maka dia jumpa satu chest. Okay, chest ni dalam bentuk juga list. Okay, dalam chest tersebut ada apa? Yang pertama dia ada gold. Yang kedua dia ada gold dan gem. Gems. Gems. Okay, gem. Gem tu pula kan? Gems. Ada gems. Okay. Lepas tu kita akan print lah. Okay. Kat gem ni, kat gem pula, you find. Okay. Ni kita new line sebab kita nak tunjuk ni ada peristiwa yang lain. You find a chest. A chest which contain, tam je lah, which contains. Okay. Apa benda? Okay. Dan kita nak print kita punya chest tersebut. Kita just print chest. Okay. Okay, jadinya dia find gold and gems. Maka bila dah jumpa tu takkanlah kita nak buang kan kecuali inventory kita dah penuh. Tetapi biasanya kita akan ambil gold dengan gems ni lah. Sebab apa? Sebab apa kita nak ambil gold gem dengan gems ni? Nanti akan datang ceritanya ni. Dia akan beli benda lain lah dengan dia punya gold dengan gems ni. Okay. Jadinya kita nak add lah kita punya harta ni. Harta baru ni. Kita nak add je. Kita akan print. You add the contents of the chest to your inventory. Okay. Bagaimana nak add? Kita gunakan augmented assignment inventory plus sama dengan chest. Ini dia akan tambahlah apa yang isi dalam chest tersebut ke dalam inventory. Okay, print. Apa dia kata? Now, you have, okay. Your inventory is now
Okey, kita akan print inventory tersebut. Print inventory tersebut, print je lah. Tak payah letak ni. Okey, print. Maka kita akan print lah inventory tersebut, kita akan print saja. Ya, kita jumpa, lepas tu kita nak tambah, kita nak tengok betul tak dia tambah. Eh, tak masuk nombor pula. Index number 1, 3. Okey, dan last kali kita nak tengok build in. Okey, print pula, print inventory ya. Apa salah macam ni? Okey, kita run ya. Index number 1. Okey, maka kita tengok ya, kita ada SWOT, armor, shield, potion, gold dengan gems. Kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dah ada 6 ni, kita punya indeks dah berubah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Dia punya indeks dah berubah lah. Berbanding yang asal ni, 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Jadinya, dia punya indeks dah berubah. Bila dah indeks dah berubah, kita kena tahulah indeks tu kita nak guna untuk mana. Okey. Oleh kerana kita punya list ni mutable. Jadi kita boleh ubah. Okey. Jadi pada item ataupun pada indeks kosong, kita ada SWOT. Okey. Kita ada SWOT. Kita punya apa tu? Hero, Goblin Slayer tu. Dia boring guna SWOT, dia nak tukar benda lain pula katakan dia nak pakai crossbow. Okey, crossbow. Maka dia jual lah dia punya SWOT tu. Kita print. You trade your SWOT, SWOT, for a crossbow. Okey. Dia nak tukar dia punya pedang tu menjadi crossbow apa lah? Panah. Apa yang tu dia pemegang tu apa? Bow lah kan? Bahasa Melayunya apa tu? Bow juga. Tempat pemegang tu. Yang tu anak panah, yang tu panah. Ke? Musuh. Okey, jadi dia tukar pedang tu kepada dia punya musuh tersebut. Maka macam mana nak buat? Kita boleh panggil inventory. Okey, inventory pada kedudukan mana? Okey, jadi kita dah tengok dah. Kita punya SWOT ni pada kedudukan kosong, indeks kosong. Okey, indeks kosong. Okey, dan kita nak tukar hanya satu item, kita just tulis je lah. Crossbow. Okey. Dan kita akan print lah. Print. Sama juga print yang atas tu. Your inventory is now. Okey. Kalau tak rajin boleh copy yang baris 26 dengan 27 ni lah. Print inventory. Okey, inventory. Okey, index number 113. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita trade kita punya SWOT kepada crossbow dan kita tengok inventory kita dah tukar dah. Crossbow, armor, shield, potion, gold and gems. Jadi SWOT ni dah tak ada lah. Jadi kita ganti dengan crossbow. Jadi macam mana boleh buat? Kita gunakan indexing ni, maknanya kita assign dia by index. Kita assign dia by index. Inventory, index yang mana kita nak tukar? Kita nak tukar pada indeks kosong. Indeks kosong adalah SWOT, kita akan tukar dengan crossbow. Kalau awak tukar ni jadi satu, SWOT tetap ada, armor pula tak ada, awak ada SWOT dengan crossbow. Armor dah hilang. Jadinya kita tukar, kali ni kita nak tukar SWOT lah kan? SWOT kepada
crossbow. Okey, jadinya ini kaedah lah bagaimana dia nak gunakan tu. Okey, lepas tu index dia akan pakai nombor. Dia akan pakai nombor. Okey, next. Okey, dah tukar apa? Dah tukar pedang kepada crossbow. Dia kata ada duit dah ni. Dia nak tukar, nak beli benda lain pula jadinya dia nak beli benda lain. Okey, dia jumpa satu orb. Orb ni nampak cantik. Okey. Tak tahu lah sebab apa dia cantik kan. Dia ni orb ni cantik. Maka dia nak gunakan, okey, harganya adalah seketul gold dengan gems yang dia ada. Okey, maka kita nak ubah dia ataupun kita nak tukar fin. You use your gold and gems to buy an orb. Okey, jadinya dia kata mungkin kita punya Goblin Slayer nak tukar jadi duduk belakang, dia tukar crossbow, lepas tu dia nak beli orb lah, tak tahu lah nak guna untuk apa orb ni. Maka dia kena gunakan, dia nak jual, dia nak beli gunakan gold dengan gems. Kalau kita tengok gold dengan gems, dia berada di belakang ni. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita nak slice gold dengan gems ni, jadi kita akan gunakan nombor 4 dan nombor 6. Okey, 4, 6. Sebab kalau kita 4 dengan 5, dia akan buang gold saja. Kalau 4 dengan 6, 6 tidak termasuk, dia akan buang gold dengan gems. Bagaimana kita nak buat slicing untuk yang ni? Inventory. Okey. Maka, kita akan gunakan bermula indeks nombor 4. Salah indeks nombor 4. Hingga nombor 6, tidak termasuk 6. Bermakna kalau dia tulis 4, 6 ni, maka kita akan indeksnya adalah 4 dan 5. Okey. Maka kita nak tukar dengan apa? Tukar dengan, oleh kerana ini 2 ataupun lebih daripada 1, maka kita kena masukkannya dalam bentuk apa list tersebut. Dia kena bentuk macam ni. Awak tak boleh masukkannya dalam bentuk orb. Nanti dia akan jadi benda lain boleh cubalah kalau nak cuba. Okey, dia akan jadi benda lain. Dia akan keluar satu-satu, seketul-seketul. Okey? Okey, maka kita nak tengok balik inventory kita ni. Apa berjadi dengan inventory kita ni? Kita ambil yang atas tu. Okey, kita run balik. Okey, dan kita tengok. Baik. Betul lah. Kita ada crossbow, armor, shield, potion. Gold and gems ni dah tukar menjadi orb. Jadinya kita dah jual, kita beli orb ni dengan gold and gems. Okey, bagaimana nak buat? Kita gunakan kaedah yang ni. Yang ini kita tukar satu, kita boleh masukkan saja macam ni. Bila yang ni kita tukar lebih daripada satu, kita akan masukkannya dalam bentuk list. Okey, dalam bentuk list. Okey, oleh kerana kita punya hero kita ni dah gunakan crossbow. Dia tak gunakan pedang tersebut. Jadinya bila dia tak guna pedang, padahal dia tank. Jadinya dia gunakan crossbow, menyebabkan berlaku sesuatu. Okey, kita akan print. In a battle. Okay. Your shield is destroyed. Ini maklumlah, dia dah lah pakai crossbow. Lepas tu dia nak lawan juga, tiba-tiba kena serang daripada belakang dan sebagainya, terpaksa mempertahankan diri. Akhirnya dia punya shield destroyed. Okay, jadi kita akan buang shield kita ni dalam kita punya inventory ataupun equipment kita ni. Kita nak buang shield ni. Shield ni berdudukan kepada kedudukan mana? 0, 1, 2. Shield ada pada kedudukan 2. Kita akan delete, del, inventory,
Okey, inventory pada indeks 2. Okey, pada indeks 2. Kita delete dah kita punya inventory pada indeks 2. Dah habis dah kita punya shield. Kita nak tengok betul ke shield tu dah hilang. Okey, kita tekan enter. Tekan enter, kita run ya. Okey, last kali kita tengok. Shield tu memang dah hilang dah. Tinggal crossbow armor portion dengan off. Ini ya, itulah. Dah ada pedang ganti dengan crossbow kan. Walaupun dia bukan itu dia punya forte, dia nak tukar menggantal juga kan. Dia nak tukar, jadinya dia terhilang. Shield dah hilang. Jadi dia lawan lagi ni. Dia lawan-lawan, dia penat. Dia pun tertidur lah. Bila dia tertidur, ada orang curi barang dia. Okay. Ni kaedah storytelling lah kan. Okay. Your crossbow and armor are stolen. Itulah. Crossbow and armor dan stolen. Jadinya, bila stolen tu, dia hilang dua-dua sekali. Dalam kes ni, dia hilang dua benda Kalau kita tengok, crossbow dengan armor ni berada di depan. Crossbow dengan armor. Jadinya, dia punya indeks dia 01. Ini adalah nombor 2. Jadi, kalau kita nak buang dua ni, kita boleh gunakan daripada 0 hingga 2. Okay? Jadi, 0 hingga 2 macam kat atasnya kan. 4 hingga 6. Kita boleh buat 0 hingga 2. Ataupun, oleh kerana depan tu kosong, kita tak perlulah inventory. Okay, saya tunjuk ni. 0 hingga 2. Okay, jadi dia akan buang nombor 0, indeks 0 dan indeks 1. Oleh kerana ini kosong, tak tulis pun tak apa. Jadi bila kita habis, kita buat macam ni, Python tahu bahawa yang depan ni adalah defaultnya kosong. Kalau nak tulis kosong, tak perlu tulis pun tak apalah. Maka kita run balik. Okay. Dan last sekali tinggal portion dengan op je. Boleh balik lah. Dah tak ada apa yang tinggal. Okay. Ini kita punya program untuk buat list. Dan bagaimana kita nak manipulate kita punya list. Dan ini adalah satu program yang panjang lah. Panjang itu. Okay, boleh cuba.